اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi peluang dan izin untuk kita berada pada malam ini untuk kita teruskan lagi daripada kitab Pati Faridatul Faraid. Kita berhenti apa? 12 13 kat mana? Dalil. Dan tidak menyerupai baharu pada perbuatannya tak? Okay. Kemudian seterusnya kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada muka ke-13 kitab Pati Faridah ini perbahasan tentang sifat salbiyah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu menyalahi Allah dengan sekalian yang baharu. Kita sambung lagi pada kata pengarang rahimahullah, dan tidak menyerupai baharu pada perbuatan. Sebelum ini kita dah sebut bahawa mukhalafah Allah Ta'ala dengan sekalian yang baharu, tidak samanya Allah dengan segala yang baharu ini sama ada dari segi zat, sifat ataupun perbuatan. Dengan erti kata zat Tuhan tidak sama dengan zat makhluk, sifat Tuhan tak sama langsung dengan sifat makhluk. Dah kita terangkan secara ringkasnya pada sebelum ini. Hari ini kata pengarang rahimahullah, dan tidak menyerupai baharu pada perbuatannya, perbuatan Allah. Jadi bila kita kata Allah tak sama dengan makhluk, aspek mana lagi yang tak sama dengan makhluk? Perbuatan Tuhan tak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Tuhan tidak sama dengan perbuatan makhluk, kerana perbuatan baharu atas jalan usaha dan perbuatan Allah atas jalan mengada. Sekarang ni kena faham satu istilah, iaitu istilah usaha dan juga mengada, yang diterjemah daripada bahasa Arab kasbun dengan khalqun. Kasbun ni usaha, khalqun ialah mengada. Jadi apa beza Allah Ta'ala buat dengan kita buat? Kata pengarang, kerana perbuatan baharu, perbuatan makhluk ni atas jalan usaha semata-mata. Kita buat ni bukan dengan perbuatan kita jadi. Perbuatan kita sekadar mengusaha, sekadar memilih dan mengusaha. Disebut sebagai kasbun ikhtiyar. Jadi apa bezanya? Kita usaha, Tuhan, perbuatan Tuhan atas jalan mengada, daripada tidak ada kepada ada. Khalqun makna Tuhanlah yang mengadakan, menjadikan sesuatu daripada tidak ada tiba-tiba jadi ada, dengan Allah Ta'ala yang mengadakan. Di sini pengarang nak mengisyaratkan kepada satu perbahasan yang sangat-sangat penting untuk kita faham, berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba, yang mana masalah ataupun perbahasan ini sangat-sangat perlu kepada faham betul. Sebabnya kerumitannya sampai sekarang lagi ada sebahagian masih keliru. Masih keliru. Kok mana? Terlajak menafikan perbuatan hamba
dan ikhtiar hamba bawa kepada jadi Jabariyah. Ada Jabrun, Jabariyah, bawa kepada jadi fahaman Jabariyah yang mengatakan manusia ini tak ada apa-apa usaha langsung. Terlajak mengatakan kita yang buat perbuatan kita dan kitalah yang berkuasa mengadakan perbuatan kita, membawa kepada fahaman Qadariyah. Qadariyah yang mengatakan perbuatan kita yang buat. Allah tak ada apa-apa peranang dah setelah Allah beri kepada kita kudrat. Kitalah yang tentukan dan buat sendiri perbuatan kita. Ahli sunnah wal jamaah, mereka dan pegangan yang kita pegang ahli sunnah wal jamaah ini berjalan atas jalan pertengahan yang diumpamakan min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Umpama bagaimana susu daripada haiwan keluar, susu daripada haiwan. Kita ambil kambing susu keluar mana? Daripada lapuk susu dia, dada tu. Yang mana dada tu keluar mana? Duduk tengah di antara tekak. Yang mana tekak tu ialah bila sembelih situ tepat darah keluar, dan juga perut bahagian bawah di situ tersimpangnya tahi. Antara darah dan tahi keluarnya di situ susu yang suci, yang murni, yang boleh diminum. Ahli sunnah ini tidak melampau pada menafikan usaha dan ikhtiar, dan tidak melampau pada mengisbatkan perbuatan sehingga perbuatan hamba sendiri yang buat. Dia duduk tengah-tengah. Kena faham. Maka di sini, sebab itu pengarang kita mengatakan beza perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba ini atas jalan usaha. Kemudiannya lagi, dalam perbincangan ni ulama-ulama ahli kalam dia tafsirkan apa makna usaha tu. Kita ambil orang mudah je lah, sebab kita tak penting lah kita nak terang sebegitu pada peringkat pengajian begini. Usaha ni boleh kita kata sebagai gerak hati lah. Ulama sebut dia panggil sebagai al-azmu ataupun qasdul al-musammim. Qasdul ataupun al-azm al-musammim, yang teguh, makna pilihan hati, gerak hati, yang kita pilih dan juga kita tentukan pilihan hati itu. Jadi qasdun al-musammim itu ataupun azam yang kita pilih itu, hak tu yang sebahagian ulama tafsirkan ikhtiar dan usaha. Kita boleh pilih nak mari mengaji ke tak mau mari. Kita ada pilihan kan. Jadi pada pilihan itu yang akan menggerakkan perbuatan kita. Maka perbuatan kita sekadar kita pilih, kita mengqasadkan, kita berazam dan tentukan mana satu yang kita nak ikut. Kemudian perbuatan itu Allah yang cipta. Perbuatan itu Allah yang cipta. Bukan usaha kita. Kerana usaha kita sekadar qasad, sekadar usaha, dia tak ada kesan. Yang mengkesan, yang mengesankan, yang menyebabkan ada itu ialah perbuatan Allah. Ini wahdaniyah pada perbuatan. Makna segala perbuatan yang berlaku ini, siapa yang cipta? Satu saja yang cipta, Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala saja yang cipta. Sebab apa? Kalau bukan Allah Ta'ala saja cipta, makna ada juga selain daripada Allah yang mencipta, ada juga khaliq selain daripada Allah. Sebab makna mengada sini, sebab itu mengada ni merujuk kepada istilah bahasa Arab khalqun. Maka Tuhan menjadikan atas jalan khalqun, yujidullahul fi'la khalqan waqtarul 'abdul fi'la kasban. Allah menjadikan perbuatan itu atas jalan khalqan waqtira'an. Tuhan yang buat, hamba pilih atas jalan usaha. Pilih atas jalan usaha.
Andai kata ada selain Allah Ta'ala yang buat, maknanya ada khalik selain Allah, ada pencipta selain Allah lah. Jadi benda yang dicipta oleh hak lain tu tak berhajat dah ke Tuhan. Dia berhajat kepada hak cipta dia. Padahal kita i'tiqad segala-galanya berhajat kepada Allah. Iftiqar kulli ma adahu ilaih. Segala selain daripada Allah pasti berhajat kepada Allah. Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang mencipta segala perkara. Tiba-tiba kita kata ada perkara yang dibuat oleh selain Allah. Nampak? Dah di manakah tauhid kita tu? Di manakah kita kata esa pada perbuatan tu? Nampak? Jadi di sini walaupun perbincangan tu ikutnya perbincangan wahdaniyah lah. Wahdaniyah fil af'al. Jadi di sini pengarang sebut juga dia masuk pada perbincangan menyalahi Allah dengan makhluk ini dari aspek perbuatan, kerana perbuatan makhluk ini atas jalan usaha, adapun perbuatan Allah atas jalan penciptaan, mengada. Tuhan buat atas jalan penciptaan, daripada tak ada kepada ada. Jadi hujah sebenarnya banyak lagi lah. Cuma pengarang ni bawa daripada satu wajah daripada dalil istidlal. Aspek lain lagi kita buat lah, kita tengok mudah-mudah lah perbuatan kita ni. Kalau kita buat ni jadi belaka ke tak? Kalau kita buat pasti jadi tak? Tak pasti jadi kan? Kalau kita buat ni jadi ke tak? Tak pasti jadi. Itu boleh beza dah situ. Walaupun dalil itu bukanlah burhan, dia sebagai khatabi saja. Dalil sebagai apa? Untuk memudahkan atau memahamkan orang yang dah, untuk dalil sekali lalu saja. Dalil mudah-mudah kira. Tengok perbuatan kita, perbuatan Allah. Kita buat tak jadi. Tak? Buat tak jadi. Allah Ta'ala buat pasti jadi, pasti sempurna. Jadi jalan hujah pada mengisbatkan menyalahi Allah bagi sekalian makhluk pada perbuatannya ini jelas. Kita buat pula, kita buat dengan alat. Kita buat dengan alat, dengan kakah. Nak buat benda, nak buat surah ni, kena ada alat dia, kena ada kakah dia. Ada seming, ada batu-batu, capur-capur, kena macam-macam. Ada. Allah Ta'ala adakah memerlukan kepada bantuan alat? Tak. Allah Ta'ala buat daripada tak ada, kosong. Daripada tak ada jadi ada. Bukan dengan perlu bantuan dan alat dan seumpamanya. Tengok kata pengarang, dan kalau terlintas di hati kita dengan kalau Allah tidak berjirim bertongkol dan tidak arak yang menumpang di tongkol, maka semacam mana pula hakikat zat Allah yang sebenar. Tadi selesai dah. Sekarang ni dia datangkan burhan, dalil. Dalil ambil semula pada asal. Mana? Allah menyalahi daripada makhluk. Dari segi aspek mana? Zat Tuhan tak sama dengan zat makhluk. Mana zat Tuhan bukan jirim, zat makhluk zat yang bentuk daripada jenis jirim. Apa dalil bahawa Tuhan tak sama? Ni. Dan kalau terlintas, dia kata kalau mari terlintas di hati kita, dengan kalau Tuhan tu tidak berjirim bertokok dan tidak arak yang menumpang di tongkol. Toko ni ada jiring lah. Walaupun lafaz toko tu dia khusus lagi daripada jiring. Kalau toko ni makna benda yang jenis ada ab'ad. Ada ab'ad as-salasah, ada tinggi, ada panjang, ada lebar.
Dan pula daripada benda yang kita kata toko, benda yang solid, benda yang legap. Padahal jiring tu umum lagi. Tapi tak apalah, bahasa tuang kita ni nak mudah orang faham. Cakap-cakap mudah, cakap-cakap kapung, toko. Jadi kalau Tuhan tu tidak berjiring bertoko dan tidak arak yang menumpang di toko, maka semacam mana pula hakikat zat Allah yang sebenar? Dah mana pula? Kalau dok toko Tuhan tak dok tu mana? Maka hendaklah kita tolak demikian itu dengan tidak tahu zat Allah melainkan Allah. Dia kata kalau mari mikir gitu, cara tolaknya kabur, tak tahu. Cara tolak dia, kalau kita main kelitah, dah kalau dok jiring, dok arok, dah mana hakikat. Maka hendaklah kita tolak demikian itu dengan tidak tahu zat Allah melainkan Allah. Kita kata tak tahu. Hak kenal Tuhan hanya Tuhan je. Yang kenal hakikat Allah hanya Allah je. Dan lemah daripada mendapat, itulah pendapat. Itulah pendapat. Ini terjemahan daripada kalam yang dinisbahkan antaranya kepada banyaklah ulama lah, antara yang dinisbahkan juga kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, kepada Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah, Sayyidina Abu Bakar. Tapi nisbahan tu itu dari segi penisbahan tu kena tengok balik lah. Tapi benda ini maklum dari kaedah ulama kita sebut al-ajzu 'anil idraki idrakun. Lemah daripada pendapat, itulah pendapat. Lemah daripada kita faham reti hakikat Tuhan, itulah orang panggil faham reti. Kita tak tahu hakikat Tuhan tu macam mana, kita lemah untuk mencapai hakikat Tuhan, itulah kita panggil kenada. Nampak? Jadi kat mana ni al-ajzu, lemah daripada pendapat. Pendapat ni idrak lah, dengan makna reti, dengan makna reti faham. Itulah pendapat, itulah panggilnya reti dah faham. Itu panggilnya idrak. Kita tidak mampu menghuraikan hakikat Tuhan, itulah sebenar-benar makrifat, itulah sebenar-benar tahu. Dia kena sampai situ. Kalau dia boleh lagi orang, boleh lagi, dia boleh kata Tuhan ni warna gini, saya gini, cahaya lah, tu tak Tuhan gitu, tak Tuhan lagi. Tu bukan Tuhan, itu khayalan saja. Itu jin iprik ke tak tahu tu. Bukan Tuhan lagi. Kalau dia boleh sifatkan sedetail gitu, bukan Tuhan. Nampak? Jadi jaga-jaga. Sebab itu pengakhiran bagi mengenal Allah dengan lemahnya seseorang pada menyatakan hakikat Allah. Itu kenal lah tu. Okey. Itu al-ajzu 'anil idraki idrakun. Lemah daripada faham reti hakikat itu, itulah dia kefahaman dan pengetahuan sebenar. Nampak? Jadi benda ini ni dah. Kenapa berlakunya? Kita kena tengok dulu. Kenapa boleh terlintas? Terlintas tu datang banyak aspek. Kadang-kadang dengan was-was syaitan. Kadang-kadang mari hajiz, lintasan, terlintas. Mari dah, kalau dok gini, dok gitu. Okey. Yang menjadi lebih masalahnya apabila konsep kewujudan diikat dengan berjirim dan berjisim. Hak ni kena hurai. Hak ni bukan kena jalan al-ajzu 'anil idrak, sebab dia telah membincangkan tentang ilmu kalam. Kenapa? Sebahagian daripada orang, terutamanya golongan mujassimah ini, mereka kata kalau benda tu tak berjirim, tidak bertempat, maka tak ada lah. Bila benda tu tidak berjirim dan tidak bertempat, makna benda tu tidak ada, tidak wujud. Dah, tempat tak ada, dalam tak ada, luar tak ada, belakang tak ada, kiri tak ada, kanan tak ada, atas tak ada, bawah tak ada, makna tak ada. Tengok. Sekarang ni dia telah masuk perbincangan
kepada perkara akli. Hak ni boleh cari jawapan. Hak ni ada dalil. Hak ni kena patuhkan. Kalau tidak, ia akan jadi fikiran dia rosak. Akhirnya dia beriktikad Tuhan itu wujud dalam dimensi tempatnya sendiri. Tak? Itu istilah sedap sikit tau. Allah wujud dalam dimensi tempatnya sendiri. Bunyi nampak bijak, nampak kelas lah tu, tapi tak betul. Allah wujud dalam dimensi tempatnya sendiri. Salah. Sebab apa gini? Sebab dia telah mengikat kefahaman wujud itu dengan mesti benda yang wujud bertempat. Padahal kewujudan dia tidak berkait. Mafhum wujud, atau kita kata pengertian ada tu, dia tak boleh nak kait secara berlazimah dengan tempat, kecuali makhluk sahaja. Kecuali makhluk sahaja. Makhluk inilah, wujud makhluk mesti bertempat. Jadi mereka apabila melihat kepada makhluk ini, kata tak ada, mana ada satu benda tak ada tempat dia tu ada. Betul tak tu? Betul dalam dimensi makhluk, dalam aspek perbincangan makhluk. Memang kerana wujud makhluk mesti dalam dimensi tempat. Nampak? Yang jadi masalahnya apabila dibincangkan wujud Tuhan itu, maka dibincangkan dalam macam mana dia bincang makhluk tadi. Bila makhluk ini tidak bertempat, makna makhluk tu tak ada. Tuhan tu ada, maka Tuhan mesti bertempat. Dia telah melakukan kesalahan. Dia panggil qiyasul ghaib ala syahid. Dia mengkiaskan Allah yang mana dia bukan macam makhluk ni, ghaib. Nak kiaskan dengan benda yang dinampak makhluk-makhluk ni. Yang tu akhirnya kata mana boleh terima Tuhan ni ada tak ada tempat. Ni ada orang cakap ni, mana boleh terima Tuhan ada tapi tak ada tempat. Raja ada tempat. Kalau tak ada tempat ni benda tak ada, dia kata. Maka dia tuduh orang yang mengatakan Tuhan tidak bertempat itu, mereka menyembah Tuhan yang tidak ada. Mana pula dia? Tengok, mereka lupa sebenarnya perkataan itu boleh bawa kepada zandaqah, kerana mereka telah memahamkan kewujudan lazim wujud mesti bertempat. Maka mereka tidak boleh menerima kewujudan yang tidak bertempat. Apabila sebelum ada tempat, lazim tak ada Tuhan. Bahaya. Apabila mereka mengikat kewujudan Tuhan dengan bertempat, maka sebelum ada tempat, atas kaedah mereka tak ada Tuhan. Tu kata zandaqah. Dia guna hujah gitu, balas balik waktu. Dia kata kalau tak bertempat, makna tak ada. Maknanya adakah sebelum ada makhluk ni ada tempat? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi mereka telah mengikat kewujudan Tuhan dengan tempat. Maka lazim kalau tak ada tempat, tak ada Tuhan. Jadi hujah mereka tu kembali balik kepada mereka. Itu berat tu. Dia berat tu. Ini kata babun ila zandaqah, pintu kepada fahaman zindik, mengikat kewujudan dengan tempat. Tetapi sebab apa ni? Sebab berlaku kerana mereka mengkiaskan ghaib ala syahid. Mengkiaskan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kiaskan dengan hukum makhluk. Jadi bagaimana i'tikad sebenarnya? Mengiktikadkan Tuhan lain daripada makhluk. Dari segi mana? Semua segi. Kerana makhluk ini wujudnya dalam dimensi tempat dan masa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berkaitlah dengan dimensi tempat dan masa. Macam mana? Ni kata macam mana ni, tidak ada yang tahu zat Allah melainkan Allah. Bukan dengan kata mustahil. Betul. Ni bila kita sampai kepada membicarakan hakikat, hak tu memang lemah akal kita.
Dah sok kita tebang. Kalau tebang butuh wayar. Butuh wayar tebang. Dah nak tegar juga. Tak boleh tegar. Bukan nak tegar ni bahaya. Sebab apa? Sebabnya kerana otak kita ni, akal kita ni, makhluk ke tak makhluk? Makhluk. Tuhan buat ke bukan Tuhan buat? Jadi akal ni ialah makhluk Tuhan yang Tuhan buat. Tentulah dia lemah untuk faham pencipta dia. Jadi tak pelik lah. Akal yang kita guna untuk berfikir ni tak mampu mencapai hakikat Tuhan. Tak pelik pun sebab akal ni makhluk yang Tuhan buat. Dia ada had dia. Dia ada limitasi dia. Maka tidak peliklah dia tidak mampu mengenal hakikat Tuhan. Tak usah pergi bicara lah. Nampak tak? Jadi hak ni lah memerlukan kepada taslim tam, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Mana mungkin akal hak Tuhan buat tiba-tiba akal ni boleh tahu pula serba-serbi pasal Tuhan. Oh, hebat akal. Hebat akal lah dia boleh menguasai ihatah dengan setiap perkara Tuhan. Hebat akal. Padahal kita tahu akal ni makhluk Tuhan. Jadi bila dia lemah tu, terimalah kelemahan dia. Bila kata jangan bincang, jangan bincang lah. Nampak tak? Tafakkaru fi khalqillah. Datang dalam beberapa riwayat hadis, tafakkaru fi khalqillah. Nabi dah pesan dah. Hendaklah kamu berfikir dan renung pada makhluk-makhluk Allah. Wala tatafakkaru fi zatillah. Jangan kamu duk mikir tentang zat hakikat Tuhan. Jangan. Jangan. Sebab apa? Fatahlak. Kerana apa? Kamu akan musnah dia. Tak mampu. Sama ada cabut wayar, ering-ering. Ataupun bawa jadi ajaran sesat lah guna-guna. Sebab itu kalau tengok ajaran-ajaran sesat ni, kita bang fikir tu. Kalau di belah barat macam-macam. Akhirnya Tuhan tu apa? Tuhan tu ialah satu robot. Benda? Itulah. Apa nama ni? Robot. Cerita benda? Transformers. Dia boleh fikir tu. Transformer tu, robot tu lah sebenarnya yang buat manusia. Boleh fikir dah gitu lah. Nampak apa? Sebab dah nak pergi tu, akhirnya pusing kat tu. Ada orang jadi kata Tuhan tu alien. Ada orang kata tu. Jadi benda ni akan jadi mengarut lah. Jadi mengarut. Wayang putih. Waktu tak putus, waktu ni mengarut je. Waktu putus ni memang jangan terus lah. Okay. Dengan tidak tahu zat Allah, melainkan Allah la ya'rifu haqiqat Allah illa Allah. Tidak mengetahui hakikat Allah kecuali Allah Ta'ala sahaja. Dan lemah daripada mendapat itulah pendapat al-ajzu 'anil idrak la dalil mukhalafatuhu lil hawadis. Apa dalil menyalahi Allah bagi segala yang baharu? Apa dalil? Apa burhan? Allah ni tak sama dengan makhluk. Kata pengarang surat 14. Kalau menyerupai Allah Ta'ala dengan baharu, tentulah Allah baharu pula. Kalau Tuhan ni dia sama dengan baharu, makhluk lah, maka Tuhan pun makhluk supatula. Kalau Tuhan ni menyamai dengan makhluknya, maka Tuhan tu macam makhluk. Dan baharu Allah, walhal baharu Tuhan itu mustahil. Mana boleh Tuhan tu baharu? Kerana telah tetap sedia dengan dalil yang telah lalu. Kerana kita dah sebut dah dulu Tuhan ni kan qadim. Sedia ni maknanya qadim. Kita perbincangan sifat kidam tu sebut dah. Kerana dah tetap dah dengan hujah bahawa Allah Ta'ala qadim, sedia. Bila sedia takkan sama sekali baharu. Kalau Tuhan menyamai yang baharu, tentu Tuhan baharu. Mana boleh baharu? Kita dah sebut dah kan bahawa
tetap sedia dengan dalil yang telah lalu. Maka tetap Allah tidak menyerupai akan yang baharu. Maka Tuhan takkan sama sekali menyerupai yang baharu. Takkan sama. Lah kata kalau orang katalah serupa sikit. Boleh tak? Serupa penuh-penuh. Serupa penuh ni mustahil lah. Tak. Serupa lek-lek. Masa tengah lek-lek ni persis. Sama seputih. Mustahil. Tapi serupa sikit pun tak boleh hukum. Sikit serupa pun tak boleh hukum. Sebab apa? Pada benda hak sikit tu lah Tuhan sama dengan makhluk. Jadi Tuhan pada hak sikit tu bersifat dengan sifat makhluk. Makna pada diri Tuhan ada sifat makhluk. Sikit pun tak boleh makna. Kalau kesemuanya mustahil tak. Memang waktu jelas orang tolak. Tapi boleh tak nak sama sikit boleh tak? Sikit pun mustahil. Sebab apa? Sebab hak sikit, hak sama tu, hak sikit tu akan jadi sama makhluk. Maka berdiri pada zat Tuhan yang qadim sifat makhluk, sifat baharu. Ni tak boleh terima akal lah. Tuhan tu bergab pada dirinya tu ada sifat baharu. Maka tetap Allah tidak menyerupai akan yang baharu. Dan mustahil lawannya. Mustahil lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadith. Apa dia? Iaitu menyerupai Allah Ta'ala akan yang baharu. Menyerupai Allah Ta'ala akan yang baharu. Wajib Allah menyalahi sekalian yang baharu. Lawan dia mustahil. Mustahil Allah menyerupai bagi yang baharu. Jadi mustahil lawan bagi mukhalafah lah. Baik. Mukhalafah ni dalam sifat mukhalafah ni kita sandarkan mukhalafah itu mukhalafatuhu lil hawadith. Tuhan yang menyalahi bagi sekalian yang baharu. Dalam Al-Quran dalil-dalilnya banyak sangat. Antaranya yang biasa kita baca dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai Tuhan sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan, kufu tak ada hak sekufu, tak ada hak sama Tuhan ahad satu pun. Maknanya ini menafikan sebarang bentuk penyamaan dan penyerupaan. Laisa kamitslihi syai', tidak menyamai dengan Tuhan oleh sesuatu, sama juga. Bahkan di situ ditaukidkan, dikuatkan dengan datang dua bentuk adat tashbih. Laisa ka mithlihi, kaf tashbih, mithil pun tashbih. Kenapa? Kerana mubalaghah pada penafian menyerupai Tuhan dengan sesuatu. Jadi tidak sama sekali ada penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan mukhalafah ni bukan sekadar, dah boleh tak kita kata makhluk tak sama dengan Tuhan? Sama je. Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk tak sama dengan Tuhan. Jadi dia pada dua belah mukhalafah. Mufa'alah. Mufa'alah daripada dua belah. Maknanya Tuhan tak sama dengan makhluk, makhluk pun tak sama dengan Tuhan. Tapi perbicaraan kita pada sifat Tuhan, maka menyalahi Allah bagi sekalian makhluk itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mukhalafah ini pada janibul a'la. Itu dalam huraian kitab akidah disebut. Baik. Peringatan apabila datang Quran atau hadis yang berdiri waham. Ni masalah ayat-ayat mutasyabihat dah ni. Isyak dah tak? Isyak dah. Mutasyabihat ni kalau masuk ni tubik lambat. Jadi kena simpang lah pada masa akan datang insya-Allah. Kata pengarang, peringatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada yang nak tanya tak? Online ada soalan tak? Ada kata tak, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum.